Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak murid tahun 4. Okey, hari ini kita akan sambung pembelajaran kita pada unit 9, iaitu kesan putaran bumi pada paksinya. Apakah kesan putaran bumi pada paksinya? Okey, kita dah belajar hari itu bumi ini melakukan dua jenis pergerakan, iaitu berputar pada paksinya, kedua beredar mengelilingi matahari mengikut orbitnya. Okey, sekarang ni pergerakan pertama, putaran bumi pada paksinya, ada kesan dia. Kita nak tahu apakah kesannya kepada kita. Okey, kita baca ni dulu. Okey, kesan putaran bumi pada paksinya. Putaran bumi pada paksinya menyebabkan berlakunya beberapa kejadian. Lihat situasi di bawah. Okey, pertama, kejadian pertama nama dia ialah kejadian siang dan malam. Okey, kita alami siang dan malam ni sebabnya adalah kesan daripada putaran bumi pada paksinya. Okey, tengok ni. Ini adalah bumi. Ini adalah paksi dia. Okey, dia berputar pada paksinya. Okey, jadi sebahagian yang kena matahari ni akan mengalami waktu siang, bahagian yang tidak kena matahari ni akan mengalami waktu malam. Okey, bahagian bumi yang menghadap matahari akan mengalami siang. Okey, bahagian bumi yang menghadap matahari akan mengalami siang. Okey, bahagian bumi yang terlindung dari cahaya matahari akan mengalami malam. Yang terlindung akan mengalami malam, yang menghadap matahari akan mengalami waktu siang. Okey, itu kesan yang pertama, kejadian siang dan malam. Kalau bumi ni tak berputar pada paksinya, apa akan jadi? Okay. Kalau bumi ni tak berputar pada paksinya, siapa yang berada waktu siang tu akan mengalami waktu siang sampai bila-bila. Okay. Siapa yang berada di kawasan yang terlindung daripada matahari ni akan mengalami waktu malam sampai bila-bila. Jadi penting tak putaran bumi pada paksinya ni? Sangat penting. Jadi dengan putaran ini kamu dapat menikmati waktu siang dan juga waktu malam setiap hari. Sebab satu putaran lengkap dia adalah 24 jam. Jadi dalam masa satu hari ataupun 24 jam kamu akan rasa siang dan juga malam yang bersilih ganti. Okey. Sekarang kesan yang kedua pula. Kesan kedua ialah kedudukan matahari kelihatan seperti berubah-ubah. Kedudukan matahari kelihatan dia bukan berubah-ubah, kelihatan seperti berubah-ubah. Ingat kedudukan matahari kelihatan seperti berubah-ubah. Okey, nak tengok ni kita kena baca, kita kena tengok daripada kiri ke kanan. 1 2 3 4 5. Okey. Matahari ni dia tak bergerak. Yang bergerak ialah kita. Kita yang berada di bumi ni yang berputar. Tapi kelihatan, kita tengok matahari tu seolah-olah dia yang kedudukan dia yang berubah-ubah. Sedangkan matahari ni adalah satu bintang yang kekal di kedudukan dia. Okey. Kita akan nampak matahari ni terbit di mana? Okey, matahari terbit dia. Okay, ingat cikgu dah ajar itu. Cikgu dah ajar tangan kiri ialah barat, tangan kanan ialah timur. Kanan timur, kiri barat. Okey. Adakah ini kanan ataupun kiri? Okay, matahari terbit daripada timur. Okay, dia akan terbit dari timur. Sunrise ataupun matahari terbit. Sunrise ni berada di kedudukan timur. Lepas tu dia akan naik ke atas. Waktu tengah hari dia kelihatan, kedudukan matahari kelihatan berada di atas kepala. Sebenarnya matahari ni tak berputar ataupun tidak beredar, kita yang berputar. Okey, kemudian dia akan turun, semakin turun dia akan turun ke arah barat, ke sebelah kiri dan akan terbenam di barat. Okey, ingat tu dia terbit di timur, tenggelam di barat. Okey. Okey, terbit di timur, tenggelam di barat. Okey, cikgu kena lukiskan semula supaya kamu nampak. Ini adalah kedudukan matahari waktu pagi. Katakanlah ada pukul 7 pagi waktu matahari terbit di sebelah kanan, iaitu di sebelah timur. Okey. Semakin katakanlah pukul 9 pagi, dia akan kelihatan kedudukan dia seperti semakin ke atas, dan waktu tengah hari dia akan berada di tengah-tengah dan di atas. Ini waktu tengah hari. Kemudian pukul 3 petang dia pun mula turun balik, dan pukul 7 malam dia mula nak matahari tenggelam. Okey. Okey. Jadi kena ingat kedudukannya di sebelah kanan ialah timur, di sebelah tenggelamnya di sebelah barat. Okey. Okey, biasanya kita tulis kat sini 7 pagi, 9 pagi, 12 tengah hari, 3 petang,
dan ini 7 petang. Okey, ataupun 7 malam. So pergerakan dia kalau ingat daripada sini, 1 timur, 2, 3 di atas kepala, 4 dan 5. Okey, pergerakan dia daripada terbit matahari, kedudukan matahari kelihatan berubah-ubah, matahari kelihatan terbit di timur dan tenggelam di barat. So, tapi sebenarnya dia tak terbit, dia tak tenggelam pun. Kita yang berada di bumi yang berputar pada paksi bumi. Okey. Okey, sekarang cikgu nak sambung balik tadi kesan putaran bumi pada paksinya. Yang pertama ialah kejadian siang dan malam. Kedua, kedudukan matahari kelihatan seperti berubah-ubah. Kelihatan seperti berubah-ubah. Jangan cakap kedudukan matahari berubah-ubah. Tak boleh. Cakap kedudukan matahari kelihatan seperti berubah-ubah. Ketiga, ialah perubahan panjang dan arah bayang-bayang. Perubahan panjang dan arah bayang-bayang. Kita ingat dua benda yang berubah. Perubahan panjang dan arah bayang-bayang. Kita tengok waktu pagi ni. Waktu pagi matahari terbit tadi di timur kan. Di manakah arah bayang-bayang? Kedudukan bayang-bayang adalah di barat. Bayang-bayang di barat. Matahari dekat timur, bayang-bayang di barat. Okay. Waktu tengah hari matahari di atas, bayang-bayang di bawah. Okay, waktu senja matahari nak tenggelam, matahari berada di barat dan bayang-bayang objek berada di timur. Okey, kita dah habis tajuk dia. Kita kena ingat ni. Refleksi minda. Apa maksud graviti bumi? Graviti bumi ialah daya yang menarik objek ke arah pusat bumi. Kesan daya tarikan graviti bumi ialah objek akan jatuh ke bawah. B. Objek berada pada kedudukannya. Kesan daya tarikan kena ingat dua kesan. Satu, objek sentiasa jatuh ke bawah. Objek akan berada pada kedudukannya. Nombor 3, bumi berputar pada paksinya dan pada masa yang sama beredar mengikut orbitnya mengelilingi matahari. Arah dan tempoh semasa bumi berputar dan beredar adalah seperti yang berikut. Barat ke timur 24 jam atau 1 hari kalau berputar pada paksinya. Kalau beredar ni, arah dia mengikut arah lawan jam. Tempoh dia adalah 1 tahun ataupun 365 hari. 5. Kesan putaran bumi pada paksinya ialah pertama, kejadian siang dan malam. Kejadian siang dan malam. 2. Kedudukan matahari kelihatan seperti berubah-ubah. C. Perubahan panjang dan arah bayang-bayang. Okey, hari ni cikgu nak kamu buat ni. Soalan ni kena buat. Okey, apakah maksud daya tarikan graviti? Tadi dah ajar. Nyatakan kesan daya tarikan graviti. Boleh. 3. Yang manakah antara berikut bukan kesan putaran bumi? Yang mana bukan? Siang dan malam. Objek berada pada kedudukan, perubahan panjang dan arah bayang-bayang, kedudukan matahari kelihatan berubah. Yang bukan kesan putaran bumi. Okey. Nombor 4, semua objek di bumi berada pada kedudukannya kerana kenapa? Kenapa objek kat bumi ni berada pada kedudukannya? Kerana ada apa? Bumi apa, pada apa dan pada masa yang sama dia buat apa? Mengikut apa untuk mengelilingi matahari. C. Arah putaran bumi pada paksinya semasa mengelilingi matahari adalah dari mana ke mana. Okay, nombor 5. Apakah yang berlaku jika bumi tiada daya tarikan graviti? Jika bumi ni tak ada daya tarikan graviti, apa yang akan berlaku pada objek ataupun kamu ataupun apa-apalah yang berada di atas permukaan bumi. Nombor 6. Rajah di bawah menunjukkan putaran bumi pada paksinya. Okay, tengok ni. Berapakah tempoh masa untuk bumi membuat satu putaran lengkap? Berapa tempoh masa untuk bumi membuat satu putaran lengkap? Putaran pada paksinya. Okey, putaran ni satu daripada titik yang sama, jumpa balik titik yang sama. Okey, berapa masa? Berapa tempoh masa dia? Okey, soalan B. Jika J sedang mengalami waktu siang, bahagian manakah yang akan mengalami waktu malam? J ni siang J ni siang. Mana akan mengalami waktu malam? Sedang J ni siang. Okay, J ni siang maknanya J ni bukan tidak berada kat sini, dia akan berada kat sini. Okay, bila J ni berada kat sini, lawan dia akan waktu malam. Mana lawan pada J? Okay.